Industri makanan dan minuman kini semakin kreatif dengan pelbagai konsep unik bagi menarik pelanggan. Salah satu yang kini menjadi perhatian ialah kafe berkonsepkan jamu tradisional yang menggabungkan warisan lama dengan sentuhan moden. Terletak di Kampung Jaya Setia Mukim Berakas, kafe Acaraki tampil berbeza dengan mengangkat minuman tradisional jamu sebagai menu utama. Dikenali dengan khasiatnya sejak turun-temurun, jamu kini diberi nafas baharu melalui penyediaan yang lebih menarik dan sesuai dengan cita rasa generasi muda. Menurut pengasas Kafe Acaraki, idea ini tercetus daripada keinginan untuk perkenalkan semula jamu kepada masyarakat. Kami ada idea macam mana to offer something different di Brunei ni daripada kedai kopi ataupun matcha kan. So we thought jamu is something new, and orang di Brunei ni suka selalu something yang lain bah. So this is why we came up with the Jamu Cafe. Semua barang-barang kami ni sudah di-approve oleh BDFA, i.e. Brunei Darussalam Food Authority ya. Dan barang-barang ni semua barang alami. Jadi bukan ada preservative, it's all natural ingredients. Pelbagai pilihan ditawarkan seperti jamu kunyit asam, beras kencur dan halia madu serta variasi moden seperti latte jamu dan mocktail herba menggunakan bahan segar tanpa pengawet. Suasana kafe yang tenang dengan elemen tradisional turut menarik pengunjung. Gabungan tradisi dan inovasi ini menghidupkan semula minuman warisan serta membuka peluang baharu dalam industri kulinari. Produk keluaran Majlis Perundingan Kampung terus menunjukkan potensi besar dalam memperkasa ekonomi penduduk setempat. Di Kampung Limau Manis, sebuah perniagaan keluarga yang bermula daripada hobi, kini semakin dikenali menerusi penghasilan pelbagai jenis produk kering. Bermula sebagai perniagaan kecil secara home base, kini produk yang dihasilkan oleh perusahaan Danish Adania semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat, termasuk penyertaan dalam ekspor dan jualan tempatan. Dengan pengiktirafan yang diterima, perniagaan tersebut menyasarkan pasaran yang lebih luas di masa hadapan. Bermulanya dari hobi suka buat kuih-kuih, sama macam banyak orang suka tu lah kami start the business. Kami banyak jual produk kering macam keropok maruku, kacang hijau dan lain-lain. Banyak from my mom, yang banyak buatlah semua ni. Sokongan berterusan daripada pihak berkepentingan dan komuniti setempat adalah nadi utama bagi memastikan produk tempatan terus relevan dan mampu bersaing di pasaran global. Di negara Brunei Darussalam, pembuatan sampul raya kini semakin berkembang dengan sentuhan rekaan moden dan elemen tradisional. Pelbagai inovasi dan kreativiti dalam penghasilan sampul raya yang bukan sahaja menarik, malah membawa nilai budaya tersendiri. Salah seorang pengusaha tempatan, Bai Alin Fisha, menghasilkan pelbagai rekaan sampul raya dengan sentuhan unik dan moden sekaligus menarik minat pelanggan dari pelbagai lapisan masyarakat. Idea datangnya daripada sebenarnya family yang mahu sebenarnya minta buatkan lah. Masa tu Ngam membuat dia punya design yang Brew Help punya. Jadi dari sana family banyak membeli, and then kawan-kawan diorang pun membeli. Start tu ia mula viral lah. Bagi tahun ini, pelbagai koleksi baru diperkenalkan, termasuk rekaan bertemakan haiwan dan makanan hari raya. Pengurusan tempahan yang tinggi menjadi antara cabaran utama di dalam perniagaan, lebih-lebih lagi apabila semua proses dilakukan secara individu tanpa bantuan pekerja lain. Saya menghasilkan semua dengan tangan sendirilah. Tidak ada pertolongan dari siapa-siapa. Sebolehnya support on business lah, local business. Pasalnya ialah kami mereka bentuk sendiri, melukis sendiri, membuat semua dengan tangan hasil kami sendirilah. Pembuatan songkok tempatan merupakan satu usaha penting dalam memelihara warisan budaya Melayu yang telah diwarisi sejak turun-temurun.
Songkok bukan sekadar penutup kepala, malah melambangkan identiti, kesopanan dan tradisi terutamanya dalam majlis keagamaan dan perayaan seperti Hari Raya. Kebanyakan songkok dihasilkan secara buatan tangan dengan penuh ketelitian menggunakan pelbagai jenis kain seperti baldu, kapas dan material khas yang berkualiti tinggi. Proses pembuatannya memerlukan kemahiran yang tinggi, bermula daripada mengukur saiz, memotong kain, membentuk struktur, sehinggalah menjahit dan menghasilkan kemasan yang rapi. Selain mengekalkan reka bentuk tradisional seperti bentuk bulat dan bujur, pengusaha tempatan juga mula memperkenalkan variasi baharu untuk memenuhi cita rasa moden. Ini termasuk penggunaan fabrik eksklusif, corak unik serta tempahan khas yang memberikan nilai tambah kepada produk. Tu songkok sejam lebih boleh siap. Dalam sehari insyaAllah 6 ke 10 biji. Yang penting satu minat dan juga menghasilkan kerja tangan sendiri itu cuma kesudahannya. Sudah menjadi jadi satu perniagaan buat saya sendiri. Dari sudut ekonomi, pembuatan songkok memberi peluang kepada anak tempatan untuk menjana pendapatan secara berdikari. Permintaan yang meningkat, khususnya menjelang musim perayaan, membuka ruang kepada pengusaha kecil untuk berkembang dan memperluaskan pasaran termasuk keluar negara. Ya, beberapa daerah ada, dari luar negeri ada, tapi dalam Borneo lah. Sabah, Limbang, Sarawak, Kuching ada. KK. Sani yang Borneo tu ada belasan orang lah cuma tu. Dari Semenanjung, nganya kami belum proses mempiking mengantar tu belum ada. Betul-betul orang menempat. Pembuatan songkok oleh anak tempatan bukan sahaja membantu memelihara warisan budaya, malah boleh berpotensi menjadi sumber ekonomi. Pengalaman dan kepakaran dalam penjagaan dan penggunaan kereta menjadi pintu rezeki bagi seorang pengusaha belia. Raven Autocare yang diusahakan sejak 4 tahun yang lalu mendapat sambutan yang menggalakkan setiap kali sambutan Hari Raya Aidilfitri. Mula berjinak-jinak dari hobi dan pengalaman, Awang Muhammad Iskandar memulakan perkhidmatan proses pembersihan dan membaik pulih secara terperinci kereta sejak 4 tahun yang lalu. Pelbagai jenis perkhidmatan penjagaan kereta yang tersedia dengan harga yang berpatutan. Alhamdulillah untuk tahunan ini sambutan sangat menggalakkan dan ramai lah. So untuk tahunan ini saja seperti tahun lepas full slot sampai need to extend lepas raya. Bermula dari hobi, awal-awal ada minat lah pasal kereta apa. Kerja arah detailing untuk mengambil pengalaman apa. Pengalaman itu untuk buka bisnes ini lah. Industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan terus menunjukkan perkembangan memberangsangkan setelah produk makanan tradisional negara semakin mendapat tempat di pasaran antarabangsa. Salah satu contoh kejayaan tersebut ialah syarikat tempatan, syarikat Rizkus Salam yang mengusahakan sambal tahai sebagai produk utama mereka. Kejayaan tersebut didorong oleh permintaan yang semakin meningkat serta penerimaan produk dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Malah peningkatan pengeluaran dari tahun ke tahun turut disokong oleh kerjasama dengan agensi kerajaan seperti Jabatan Perikanan dalam memastikan bekalan bahan mentah yang berkualiti. Yang dikatakan klasik lah, yang orang produk asli Brunei, iaitu sambal tahai. Jadi sambal tahai ini mula-mula kami memulakan modal sebanyak RM50 saja pada waktu itu, tapi oleh kerana semangat yang membara, isteri saya pun
sangat teruja akan memulakan bisnes ini pada waktu itu. Jadi bila sambutan itu sangat menggalakkan, mula-mula diberjual di Cube dan pada waktu itu dibawa lagi produk ini ke orang dibawa belayar ke mana. Jadi alhamdulillah kami berfikir produk ini sangat orang boleh pergi jauh lah. Jadi oleh sebab itu kami memulakan ataupun mengambil langkah untuk mengembangkannya lagi. Perniagaan ini kini berjaya menembusi pasaran luar negara. Perkembangan ini mencerminkan potensi besar produk tempatan Brunei untuk bersaing di peringkat global, khususnya dalam sektor pemprosesan makanan. Antara negara-negara yang telah kami pasarkan, maksudnya yang kami di luar negara, Jepun tahun 2022. 2023 Singapura, iaitu di Mustafa Center. 2024 Filipina, Davao. 2025 Singapura lagi, maksudnya ada remand order, maksudnya permintaan lagi sekali. Dan 2026 insya-Allah masa ini dalam perbincangan di Singapura dan ada lagi tempat lah, insya-Allah masih dalam perundingan. Dalam memastikan kualiti produk sentiasa terjamin, syarikat berkenaan menitik beratkan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat, termasuk aspek kebersihan, keselamatan makanan serta kawalan kualiti pada setiap peringkat pengeluaran. Selain itu, produk mereka juga menjalani ujian makmal termasuk di luar negara bagi memastikan ia memenuhi piawaian keselamatan makanan sebelum dipasarkan, terutamanya bagi pasaran ekspor. Kejayaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan, malah turut memperkenalkan warisan kulineri Brunei ke persada antarabangsa.